وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Sadaqallah. Itu dia tuan-tuan dan puan, lebih kurang satu muka surat pada bahagian kedua surah Qaf. Baik, kita tengok saja tu ringkas tuan-tuan ya. Pada ayat nombor 34 ya. Udkhuluha bisalam. Cuba. Baik, masuklah dalam syurga itu dengan salam sejahtera. Tuan-tuan, kita baca dengan udkhulu, udkhulu. Macam mana kita tahu itu u, tidak a atau tidak i ke? Maka tuan-tuan, ini kaedah yang kita biasa jumpa, cuma untuk buat perangat baliklah. Mudah-mudahan kita kekal ingat perkara ini. Iaitu tuan-tuan, yang pertama sekali ada dua kaedah untuk mengetahui huruf pertama di dalam Al-Quran ni macam ni. Ada dua kaedah. Yang pertama ialah belajar bahasa Arab. Kita kata nak belajar bahasa Arab ni teruk juga dah. Kena cari guru dulu lah, apa semua nak. Sebenarnya tuan-tuan, yang dalam hal seperti ini tak teruk manalah. Dia hanya ada dalam Quran sekitar 20 kali perkataan seperti ini di awal ayat. Sekitar 20 kali. Jadi kalau nak belajar 20 kali itu sekejap, tak lama kan. Kita kata kalau dapat kumpulkan semua sekali itu mungkin 10 minit, 15 minit selesai lah. Untuk mengetahui belajar bahasa Arab. Dalam kaedah bahasa Arab dibaca dengan udkhuluha. Cuba. Arab dia tak akan baca id, tak akan baca adkhul, tak ada. Udkhul. Baik, itu kaedah yang pertama. Nak belajar bahasa Arab pun tidaklah lama, sekejap je. Yang kedua ialah kaedah orang awam, walaupun dia tidak tepat 100%. Boleh juga diguna tapi tidaklah 100% tepat, iaitu melihat kepada huruf ketiga. Huruf ketiga baris hadapan, maka secara automatik alif ini akan baris hadapan. Alif dan kha baris hadapan, maka secara automatik alif baris hadapan. Udkhul. Ada. Itu yang ini saja tuan-tuan perlu ingat. Kalaulah kha itu berbaris di bawah, kha itu berbaris di atas, satu tak payah ingat. Semua sekali mesti alifnya baris di bawah.
Yang tuan-tuan boleh ingat ialah baris hadapan sama hadapan. Itu saja. Baris hadapan sama hadapan. Itu saja. Yang lain semua bawah. Katakanlah kha ini baris di atas. Macam mana bunyinya? Idkhal. Contoh sajalah, tak ada perkataan tu. Idkhal, contoh. Katakanlah kha itu baris di bawah. Maka bunyi idkhil. Begitulah kan. Jadi nak beritahu tuan-tuan, bukan payah sangatlah, tinggal lagi nak diperhatikan sahaja huruf ataupun perkataan tersebut. Baik, satu. Kemudian kita tengok qiraat ringkas pada ayat nombor 28. Qala la takhtazimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Cuba. Baik. Nama Tarannum yang kita baca tadi, tuan-tuan. Sebab ada yang kalangan jemaah yang bertanya, ada apa nama Tarannum tu, Ustaz? Tarannum kita baca tadi adalah namanya Tarannum Sikah Murattal. Tarannum Sikah Murattal. Sikah itu nama Tarannum lah. Murattal itu yang kita baca gaya yang cepat sikit macam bacaan sembahyang tu. Itu panggil murattal. Satu lagi dia panggil mujawwad. Mujawwad, yang ini baca macam musabaqah. Kalau kita belajar yang ini, tuan-tuan, kita kena mula lepas isyak. Berhenti dulu pukul 2 pukul 3 pagi. Baru boleh. Itu saya belajar gitulah, guru-guru di beberapa guru saya belajar gitulah. Tahan sungguh tubuh dia tu, boleh tahan dia sampai pukul 2 pukul 3 pagi. Oh, semangat. Tapi kalau nak buat gitu, tuan-tuan, nampaknya ustaz pun tidur, tak tahulah tuan-tuan, pukul 2 pukul 3 ni tak tahan kita dah. Begitu masa panjang untuk belajar Tarannum Mujawwad. Tapi tak apalah, kita ambil yang bentuk murattal ini, sikah murattal. Baik. Kemudian tuan-tuan, dalam ayat ini kita bacaan yang kita baca sama-sama tadi namanya bacaan Hafs daripada Asim. Itu tuan-tuan sedia maklum. Mananya iaitu yang kita baca satu muka surat tadi, Hafs daripada Asim. Pada ayat nombor 28 ini kita nak baca bacaan Imam Susi daripada Abu Amru. Imam Susi daripada Abu Amru bacaan dia sama sahaja, kecuali sikit ni berbeza. Berbeza pada yang Ustaz tandakan itulah. Qala la. Dibaca dengan caranya idgham kabir. Idgham kabir. Apa itu idgham kabir? Idgham kabir ini bertemu dua huruf yang sama lam sama lam. Lam sama lam. Baris tak kira lah, atas bawah tak kira. Yang penting lam sama lam, dua-dua mutaharrikah. Dua-dua tu berbaris. Bacaan kita Hafs daripada Asim yang ini tidak ada masalah apa-apa lah. Qala la. Cuba tuan-tuan. Imam Susi dah, dia akan baca dengan idgham kabir. Matikan yang pertama, idgham ke dalam yang kedua. Mati yang pertama, idgham ke dalam yang kedua. Jadi lam pertama ni mati. Bunyinya qala. Cuba. Mati pertama jadi sabdu yang kedua lah idgham. Qala takhtasimu. Cuba. Baik, qal ini boleh 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, kita ambil 6 lah. Qala takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
Jadi oleh kerana satu perubahan, tuan-tuan nak hafal je tak ada masalah. Qala pada ayat nombor 28. Nama bacaan siapa dia? Susi daripada Abu Amr. Jadi kalau kita katakan bahawa bacaan ini dibaca ke tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam qiraat yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara mutawatir. Baik, muslim-muslim kata Allah sekalian. Ayat yang kita baca daripada awal ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sesungguhnya kami jadikan manusia dan kami mengetahui apa yang terdetik dalam hatinya. Wiswasah ini maknanya yang terdetik, yang terlintas dalam hati, itu pun kami tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat tengkuk mereka. Lepas ni kita bincang tuan. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika mana adanya malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada malaikat yang duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak dilafazkan satu perkataan pun daripada mulutnya, maka kedua-dua malaikat ini akan menulis, sama ada menulis raqib dan 'atid. Sehinggalah waja'at sakratul maut bil haqq, datangnya sakratul maut dengan penuh kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid, dan itulah yang manusia lari dan hindarkan. Tuan muslimat rahmat Allah sekalian, ayat ini adalah satu peringatan untuk kita semua, untuk ustaz dan tuan-tuan, puan-puan semua, bahawa kita ini adalah makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Bila sebut kita makhluk Allah, maka kita ni terikatlah kepada Khaliq. Makhluk ni tentu terikat kepada Khaliq. Khaliq itu penjadi. Makhluk ini yang dijadi. Kita yang dijadi ini terikat dengan penjadi, pencipta kita. Siapa dia? Allah. Kalau inilah yang manusia ada, keyakinan ini manusia ada, maka manusia tak boleh berjalan sebenarnya. Nak bergerak tu dia fikir dulu mana benda nak berjalan ni, apakah perintah yang Allah Subhanahu taala nak. Sebab kita ni terikat. Terikat siapa? Terikat dengan Khaliq, pencipta kita. Nak makan, nemu dulu nak makan. Kenapa tak makan? Duk fikir ni makanan apa yang Allah nak, Allah redha. Nak masuk pejabat pun sama fikir. Kenapa fikir? Kerana apa perintah Allah di sini. Itu kerja makhluk. Kerana kita ini sudah dimiliki. Bukan lagu-lagu itu sudah dimiliki oleh suami. Bukan lagu sebenarnya. Kita ini sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada mula kita jadi sampailah kita mati, sampailah kita hidup balik, memang kita sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalil. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala ini ialah dia mengetahui setiap gerak-geri makhluk ini. Gerak-geri makhluk ini, sehinggalah apa yang detik dalam hati, terlintas dalam hati itu Allah tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang dalam hati manusia, dalam tubuh manusia, tahu. Gerak benda itu pun dia tahu. Ayat begitu banyak mencerita tentang kudrat, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang gugur di atas muka dunia ini tuan-tuan, kita tengok di luar tu ada pokok-pokok, ada daun-daun. Kat situ kalau jatuh kita tak larat nak bilang dah. Tetapi tuan-tuan, yang jatuh, yang gugur setiap daun itu Allah tahu. Seluruh dunia ini Allah mengetahui. Itu kehebatan, keagungan Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak tersembunyi apa yang ada di langit dan di bumi. Semua sekali dalam pengetahuan Allah.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini lebih dekat daripada urat tengkuk. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Ini dipanggil bercakap secara majazi, secara kiasan. Secara kiasan. Adakah ini al-murad? Adakah ini Allah berada dekat tengkuk kita ini? Tak. Semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat bukan zat Allah berada di sini. Tetapi maksudnya ialah ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dekat dengan makhluk ini. Sehingga apa yang dia buat, sama ada secara zahir ataupun secara tersembunyi, semua Allah tahu. Jadi tuan-tuan, orang yang melatih diri dengan keyakinan yang seperti ini, yakin sungguh dia, maka pastilah dia ini tidak akan berbuat dosa. Orang yakin sungguh-sungguh macam ni, tentu sekali tidak akan buat dosa. Kenapa? Dia nak buat dosa. Allah tahu. Allah duk tengok. Sebab tu dalam masalah ihsan, tuan-tuan, bila Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil ihsan, cuba ceritakan kepada aku apa itu ihsan. Rasulullah jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu pandang, melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tak mampu demikian, maka fa innahu yarak, Allah melihat kamu, walaupun dalam keadaan kamu tersembunyi daripada seluruh makhluk, tetapi tetap juga Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Baik. Tuan-tuan, Allah sebut lagi bahawa di kiri kanan kita itu, anil yamini wa anil shimali qa'id, ada malaikat yang duduk. Kalaulah kita nampak, bukan senang sikit tuan-tuan. Senang ke kalau nampak malaikat sebelah kanan ni kita nampak, sebelah kita nampak, senang ke tuan-tuan? Makin tak senang kamarnya dah. Baik senang tak nampak ya. Tuan-tuan, orang yang ada keyakinan seperti ini tuan-tuan, Allahumma, nak bergerak macam mana? Nak tipu rasuah boleh tuan-tuan? Nak ambil duit orang boleh tuan-tuan? Nak bercakap bohong boleh tuan-tuan? Tak. Allah, tak mungkin. Kalaulah orang tu ada keyakinan bahawa sebelah kanan ni ada penulisnya malaikat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, sepatah dia keluarkan itu, maka sebelah kanan atau kiri pasti menulisnya raqib dan atid. Sebahagian kata ulama bahawa raqib atid ini satu kumpulan malaikat. Satu kumpulan malaikat. Sebahagian pula kata tak, raqib atid ni satu-satu je. Habis kalau satu nak tulis macam mana? Itu jangan tanya, tak perlu tanya. Itu kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia. Adalah caranya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak buat. Tak apalah, kita tak nak bergaduh masalah itu. Cuma tuan-tuan, kalau orang ada keyakinan bahawa sebelah kanan ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat, agak-agak dia buat jahat tuan-tuan. Agak-agak dia tipu orang. Agak-agak dia buat riba, dia buat rasuah dan seumpamanya. Mustahil. Kalau dia tu yakin malaikat ada sebelah kanan dan kiri ni, tiba-tiba buat juga tuan-tuan, sah gila. Dah. Orang tahu. Orang pun lihat, dia pun tahu orang lihat tu, buat juga. Sah gila. Itu cakap mudah lah. Tapi nak beritahu tuan-tuan, inilah perkara yang masalah berkaitan dengan keyakinan, akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan. Kalaulah manusia ini kukuh imannya, kuat imannya, tak payah ada polis. Tak payah ada orang mengawasi dia, tak payah. Sebab apa? Cukuplah keimanan tersebut akan menjaga diri dia. Hari ni tuan-tuan cuba tengok. Tiap-tiap hari sekarang ini kes rasuah di situ, pengarah itu, pengarah ini, sampai SPRM pun juga kena juga. Itu cerita tuan-tuan sama-sama maklum. Kenapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan melihat apa-apa sahaja orang buat kesalahan, buat dosa, buat maksiat, ketahuilah bermasalah sebenarnya masalah iman. Itu nombor satu. Yang bermasalah dalam hidup dia itu adalah masalah iman. Tuan-tuan, cuba perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam
datang kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Orang Mekah tu terkenal, penduduk Arab ini, orang Mekah ini adalah orang yang sangat teruk. Sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat teruk. Teruk tak teruk tuan-tuan, ahli sirah, ahli sejarah menyebutkan bahawa Rom dan Farsi, dua kuasa besar pada masa itu, dia menjajah segenap tempat. Rom dan Farsi, dua kuasa besar. Kalau sekarang kita kata Amerika, Rusia, agak-agak gitulah kan. Dia menjajah semua tempat. Hanya dia tak jajah apa dia? Tanah Arab. Dia tak jajah tanah Arab. Kenapa tak jajah? Kerana dia tengok orang bangsa Arab ni teruk sangat perangai. Teruk sangat. Dan teruk itu Allah cerita dalam Quran. Anak perempuan dibunuh ni. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ni Allah perli kepada mak bapak yang telah membunuh anak. Dia tanya, wahai anak, kenapa kamu dibunuh? Apa dosa kamu? Budak mana ada dosa? Nah, cuma nak perli si bapak mak tu, kenapa kamu bunuh anak perempuan ini? Itu cerita bangsa Arab. Kalau mereka nak makan unta, paha unta, tak ada sembelih-sembelih dah. Dia pergi kerat hidup-hidup paha unta, tuan-tuan, pergi panggang. Ini kezaliman masyarakat Arab pada masa itu. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah satu masyarakat yang begitu dahsyat ini, tuan-tuan, menjadi satu golongan yang Allah puji dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada orang golongan ini dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah ikhtiarkan nombor satu mula-mula? Yang Rasulullah ikhtiar nombor satu mula-mula ialah meletakkan tapak iman dalam jiwa mereka. Tapak keimanan sangat-sangat kuat. Tuan-tuan, 13 tahun Rasulullah di Madinah, di Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. 13 tahun itu start daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah paling besar yang ada di Mekah itu? Perintah yang Allah turun paling besar apa dia? Kita cek-cek, tuan-tuan, tak ada. Nah, yang ada satu sahaja, apa dia? Sembahyang. Turun pada tahun ke-10 Hijrah. Kemudian yang lain tak ada, semua Madinah berlaku. Puasa, zakat, haji semua di Madinah berlaku. Baik, tuan-tuan. Jadi apa salah lama sangat 13 tahun? Para ulama menyebutkan ini disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusahakan satu tapak keimanan kepada para sahabat. Yang selebihnya 13 tahun itu ialah tahammulul adza, bertahan. Mereka memperkuatkan keimanan mereka, mengukuhkan iman mereka, sehingga bila hijrah ke Madinah, satu turun, semua boleh dibuat. Perintah Allah turun di Madinah itu semua sekali boleh dibuat. Sehingga, tuan-tuan, bila turun ayat perintah tentang Arab, tuan-tuan kena ingat bahawa kita sedia maklum, Arab ini bukan diharamkan sekaligus berdengar begitu, tak. Dia ada peringkat tadarrush. Nombor satu, sahabat minum arak di Madinah. Minum arak. Bila sahabat minum arak, Sayyidina Umar memang tak puas hatilah. Dia tengok saya minum arak ni kan orang pening lah, apa semua, merosakkan harta benda dan seumpamanya. Minum arak dah. Maka, tuan-tuan, Sayyidina Umar tanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jawab dengan ayat, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Arak ni, sahabat bertanya tentang arak, qul fihima ithmun kabir. Arak dan judi ni ada masalah besar, dosa besar. Tetapi wa manafi'u lin-nas, tapi ada manfaat untuk manusia. Ada maknanya arak ni memang ada manfaat, tuan-tuan. Manfaat apa? Yang menjual arak ada manfaat lah, ramai dah. Orang membeli tu, apa dia dapat? Pening kepala je lah. Nah, rosak akalnya, rosak tubuhnya. Baik. Wa ithmuhum akbar. Tetapi dosa itu lebih besar, masalah lebih besar. Itu peringkat pertama. Boleh minum, tapi mana araknya ada masalah besar. Peringkat kedua, sahabat minum arak. Bila minum arak, tuan-tuan,
Masuk waktu sembahyang maghrib, pergi duk main mutar itu, pergi sembahyang. Naik jadi imam. Naik jadi imam. Baca qul ya ayyuhal kafirun, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lagu sikah dia baca, tuan-tuan. Agak ustaz lah. Boleh jadi. Baca surah Al-Kafirun. A'budu ma ta'budun. La tertinggal. Aku tidak sembah apa kamu sembah. Terbalik dah jadi. Aku sembah apa kamu sembah. Oh, terbalik kan. Oh, bila begitu gemparlah sahabat belakang ni yang sembahyang. Oh, sudah. Punca agak. Maka turun ayat, tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu minum arak jangan kamu sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Boleh nak minum arak tapi kena jarak jauh. Nah, sejam, 2 jam, 3 jam barulah minum arak dan baru boleh sembahyang. Baik, tuan-tuan. Itu perintah yang kedua. Barulah datang yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, semua itu perbuatan amalan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhkanlah, la'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Bila turun ayat ini, tuan-tuan, sahabat faham itu adalah pengharaman, haram total arak tersebut. Apa mereka buat? Sahabat-sahabat yang ada tong arak kat rumah, sahabat-sahabat yang ada kedai arak, tuan-tuan, maka dengan tangan mereka sendiri mereka pergi ambil tukul, ambil pedang, pecahkan tong arak tu, sehingga jadi banjir. Kata para ulama ada cerita kisah itu, jadi banjir bumi Madinah itu dengan arak sampai tahap itu. Walhal mereka toke arak, tetapi pecahkan arak itu dengan tangan mereka sendiri. Soalan, mari mana kekuatan mereka untuk buat begitu? Tidak kata tak sabarlah dulu, nanti habiskan stok ni, kita tak adalah jual arak lagi. Ada, tak ada gitu, tuan-tuan. Mereka mampu buat itu, mari mana? Maka ini jawabannya daripada keiman mereka kepada Allah dan Rasul. Kenapa boleh dapat iman begitu? Diusaha ikhtiar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah. Jadi, tuan-tuan, maknanya orang-orang yang nak menjauhi segala macam rasuah ke, judi ke, arak ke, riba ke, apa semua yang kita sebut, tuan-tuan, itu, maka nombor satu kena diikhtiarkan tentang iman mereka. Bila iman mereka cukup kuat, cukup ampuh, insya-Allah undang-undang jadi mudah. Undang-undang jadi mudah. Kalau tidak begitu, tuan-tuan, tiba-tiba sahaja orang yang kecil buat masalah, buat tu, maka dijalankan undang-undang. Dijalankan undang-undang terhadap orang kecil-kecil. Bila orang besar buat kesalahan, buat kejahatan, benda yang sama, maka ada je dia punya spelek dia. Undang-undang sebenarnya gini. Ya tak? Yang sebenarnya ayat yang akta itu begini. Mula dia pilih begitu begini. Ini masalah sebenarnya tentang keimanan. Walhal kesalahan orang kecil dan kesalahan orang besar sama sahaja. Tapi tak boleh nak buat. Kenapa? Kerana orang besar ini telah mengubah perkara tentang akta dan undang-undang, dan inilah dilaknat oleh Allah dan Rasul. Tuan-tuan, Bani Israel, antara sebab mereka ini dilaknat oleh Allah dan Rasul ialah kerana apabila sekiranya yang melakukan pencuri itu insaraqa alaihim ad-dha'if, kalau yang mencuri itu orang-orang yang dhaif, orang lemah, orang miskin, aqamu alaihi al-hadd, mereka akan kerat tangan yang lemah. Tetapi wa in aqamu, kalau wa in saraqa alaihim, kalau yang mencuri itu orang kaya, orang hebat, anak-anak pemimpin apa semua, maka tarak, mereka akan tinggalkan hukum tersebut. Dan ini nampaknya sedang berlaku di mana-mana seluruh dunia ini, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, asasnya ialah masalah keyakinan. Jadi kalau orang ini yakin sungguh-sungguh di sebelah kanannya ada malaikat nama Raqib, di sebelah kirinya ada malaikat nama Atid, insya-Allah, tuan-tuan, mereka ini akan selamat daripada menentang ataupun membuat kesalahan maksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi, tuan-tuan, tak lain, tidak boleh lagi kita, anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita
dia diusaha ikhtiarkan untuk memperkuatkan keimanan. Cara macam mana? Al-Quran sebut kaedahnya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Cara menambah iman ialah tuan-tuan, ialah latih anak-anak kita itu mentakuti Allah, nombor satu. Kemudian mereka itu membaca tuliyat 'alaihim ayatuhu, membaca Al-Quran, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, mereka beramal dengan Al-Quran, dan ini tuan-tuan akan meningkatkan keimanan. Dengan sebab meningkat iman ini tuan-tuan, maka insya-Allah selamat mereka dunia akhirat. Tuan-tuan, saya buat satu kisah. Sempat dia gitu. Baik. Semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nak sangat supaya Palestin jatuh ke tangan orang-orang Islam. Sebab itu Baitul Maqdis di Palestin. Tuan-tuan, zaman Abu Bakar, zaman Nabi SAW tak dapat. Kemudian zaman Abu Bakar juga tak dapat. Kemudian zaman Umar, Islam berkembang. Maka Umar Al-Khattab telah hantar tenteranya. Jadi kita adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian bergabung dengan Sa'ad Abu Waqqas, bergabung dengan tentera Islam ini, pergi ke Baitul Maqdis, ya, pada tahun ke-15 Hijrah. Tahun ke-15 Hijrah, lebih kurang 5 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana mereka berkumpul di hadapan Baitul Maqdis itu, dan telah hantar wakil kepada tentera Rom, pada masa itu dikuasai oleh Kristian. Hantar wakil memberi 3 pilihan. Ini saya kata ceritanya, memberi 3 pilihan. Pilihan pertama ialah aslam. Kamu Islam, kamu selamat, kami balik. Biasa ada belakang kereta kita lah, aslam tu dah. Kamu Islam, kami balik. Satu. Kamu tak nak Islam, okey, no problem. Ini tuan-tuan bukti bahawa Islam tidak memaksa. Malahan tidak perlu maksa pun. Kalau dia mengaku Islam depan kita, hatinya kufur, dia tetap kufur. Kita masuk Islam, dia pun ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatinya kafir juga dia tuan-tuan, walau macam mana. Jadi tak ada faedah untuk paksa orang masuk Islam, biar dia dengan kehendak dia sendiri. Nombor 2 ialah bayar jizyah, hatta yu'tul jizyah ta'ayyadin wa musaghirun. Itu yang kedua. Kalau tak nak juga, pilihan yang ketiga, perang. Apa? Pilihan ketiga apa? Perang. Maka tuan-tuan, kisah ini ada dalam Al-Bidayah wa Nihayah, diceritakan oleh Imam Ibn Kathir. Setengah orang yang zaman sekarang suka cek sangat sana, apa dia perawi apa semua ni tuan-tuan, perlu diingat bahawa kisah sirah, sejarah tak sama taraf dengan hadis. Hadis ulama cek itu satu detail. Sejarah kita ambil secara umum lah. Sejarah itu tidaklah sampai ke tahap yang perlu cek sampai macam cek hadis. Kalau cek hadis kepada sejarah, tuan-tuan, habis licin, buang belaka. Sebab tak boleh, sebab dia tidak disemak begitu. Tahap sejarah lah, dia ada metodologi, kaedah sejarah itu. Hadis dia ada cara dia sendiri. Baik. Jadi orang Kristian bincang, raja dia, padri dia bincang semua sekali. Dia kata dalam kitab kita ada cerita tentang orang yang akan datang menakluk Baitul Maqdis. Ada cerita. Kalaulah yang di hadapan kita sekarang ini mereka itu seperti mana dalam kitab, tak payah lawan. Kalau lawan mati saja. Kalau lawan mati saja begitu, tak nak pasal lawan. Maka tuan-tuan mereka cek. Apa mereka cek? Mereka tabur duit. Orang Islam ni duduk di berkemah. Waktu semaya pergi semaya Haji Aqsa. Duk pergi balik itulah. Ditabur duit tengah jalan. Duit emas. Tabur duit emas. Dan dalam perjalanan itu juga diletakkan wanita-wanita yang memakai baju adiknya. Tuan-tuan faham kan? Wanita yang pakai baju adiknya ni tujuannya nak menggoda para sahabat. Maka tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah memberi perintah dengan perintah ketua perang ni, bahawa kamu jangan usik wanita itu dan jangan ambil harta-harta rampasan perang itu. Sebenarnya harta rampasan perang, tapi jangan ambil. Jadi tuan-tuan, setelah 2-3 minggu
duk main ulang alik itu, buat Kristian kutip balik. Kutip balik duit tersebut. Azan ni. Kalau nak azan boleh. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan sama 2-3 minit habiskan kisah ni saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit tuan-tuan. Jadi setelah 2-3 minggu mereka pun kutip balik duit tersebut, nak cek setakat mana betulkah golongan ini yang akan datang menakluk Baitul Maqdis seperti mana yang adalah kitab mereka. Bila kutip balik duit tuan-tuan, kira-kira 1 keping duit emas pun tak hilang, 1 keping pun tak hilang. Walhal sahabat pun tahu itu adalah harta rampasan perang, boleh ambil, tak ambil ini kerana perintah ketua tentera Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian tanya wanita tu pula, wanita ini macam mana? Mereka kata sebenarnya kami malu, mereka ini bukan manusia, bahkan malaikat. Usahanya nak disentuh kami, pandang pun tidak, semua tutup. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah bagi orang mukmin itu merendahkan pandangan, benda tak tengok. Allah datang jauh-jauh 1000 kilometer lebih tuan-tuan, datang tak pandang wanita-wanita. Allahumma. Jadi tuan-tuan, bila mereka dengar kisah begitu, tahu kisah begitu, maka mereka kata kepada raja, mereka tak payahlah tuanku, kalau kita lawan mati saja. Inilah golongan telah disebutkan dalam kitab-kitab kita. Maka serah saja begitulah Baitul Maqdis, dan mereka minta Sayyidina Umar Al-Khattab datang daripada Madinah. Tunggu pula 2-3 minggu tuan-tuan, nak datang Sayyidina Umar Al-Khattab menerima kunci Baitul Maqdis, sehinggalah dia jatuh ke tangan orang Islam tanpa peperangan. Baik tuan-tuan,
Golongan ini tuan-tuan, ya, telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Ayat Quran surah Al-Fatihah ayat akhir sekali, kita belum ke ayat akhir surah Al-Fatih. Zalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Inilah contoh golongan yang para sahabat ini sudah disebut dah dalam Taurat, sudah disebut dalam Injil. Akan ada golongan ini yang mana orang-orang yang digelar dalam Al-Quran kita sebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi kekuatan apa yang ada kepada mereka itu sampai tak ambil. Orang sekarang pantang tengok duit disapu. Sahabat jauh tu datang beribu kilometer datang daripada Madinah, tapi tengok duit emas tengah jalan tak ambil. Allahumma ada. Orang sekarang kiri kanan. Nah, kita tuan-tuan insya-Allah bakali orang terselamat badan. Tapi di luar sana tuan-tuan sangat-sangat banyak kes-kes yang pelik-pelik. Hanya satu cara saya tuan-tuan, iaitu kembalikan mereka ini kepada jiwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa di sana kiri dan kanan kita ada malaikat yang sedang menulis. Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Boleh tuan-tuan? Jadi semoga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada saudara tuan-tuan semua. Tapi di sinilah insya-Allah kita nyambung lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu kamu ajar kepada kami. Fardudhu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikan ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.